Buletin Didik 10 Februari bersama saya Fazilah Hani Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pemeriksaan suhu badan sebelum masuk ke premis institusi pendidikan bawah Kementerian Pendidikan KPM tidak diwajibkan berkuat kuasa esok. Bagaimanapun, semua guru, anggota kumpulan pelaksana, pekerja perkhidmatan sokongan dan pelawat masih diwajibkan mengimbas kod QR melalui aplikasi MySejahtera sebelum memasuki premis institusi pendidikan di bawah KPM. KPM dalam satu kenyataan memaklumkan keputusan ini selari dengan pengumuman Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein berkaitan pemansuhan prosedur operasi standard SOP pemeriksaan suhu badan dan buku rekod mendaftar masuk ke mana-mana premis berkuat kuasa mulai esok. Sebagai langkah keselamatan, ibu bapa atau penjaga dimohon memastikan anak atau anak jagaan berada dalam keadaan sihat dan tidak bergejala sebelum hadir ke sekolah. Murid yang bergejala atau mempunyai ahli keluarga yang disahkan positif COVID-19 serta tinggal serumah adalah tidak dibenarkan untuk hadir ke sekolah. Tahap kesihatan murid semasa berada di sekolah akan dipantau secara berterusan bagi memastikan murid yang bergejala diasingkan di bilik isolasi untuk tindakan selanjutnya. KPM juga menyarankan ketetapan ini turut terpakai di semua institusi pendidikan yang tidak berdaftar dengan KPM. 3 lagi kluster pendidikan direkodkan di Sabah semalam iaitu di Beluran, Keningau dan Kinabatangan. Bagaimanapun, kes indeks dalam 3 kluster tersebut dikategorikan tahap 1 dan 2 serta telah diasingkan untuk diberi rawatan yang sesuai. Menurut Jurucakap COVID-19 Negeri Datuk Masidi Manjun, kluster akses menawar di Keningau melibatkan pelajar perempuan di Asrama Institut Pelajaran dan Dakwah Islam Sabah IPDAS Keningau. Pelajar berusia 21 tahun mula bergejala pada 6 Februari sebelum didapati positif pada hari yang sama dan saringan terhadap kontak rapat di asrama itu mendapati 11 lagi kes positif. Di Beluran, kluster Simpangan Paitan dikesan di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Simpangan Paitan. Kes indeks seseorang pelajar perempuan yang tinggal di asrama dan mengalami simptom pada 4 Februari. Ujian saringan terhadap kontak rapat mendapati 22 lagi kes positif. Kluster Bukit Garam di Kinabatangan pula melibatkan pelajar perempuan berusia 18 tahun di SMK Bukit Garam. Saringan ke atas kontak rapat mendapati seramai 46 orang dalam kalangan pelajar dan kaki tangan sekolah didapati positif. Dalam pada itu, jumlah kes COVID-19 baru di Sabah semalam merekodkan 3,333 kes menjadikan jumlah kumulatif 259,932 kes. Kementerian Pengajian Tinggi KPT akan memastikan kemasukan pelajar ke kampus sama ada tempatan atau antarabangsa bermula 1 Mac depan berjalan lancar mengikut keputusan mesyuarat kuartet Menteri COVID-19 ke-12 semalam. Keputusan itu dibuat bagi memberi fleksibiliti kepada Institut Pengajian Tinggi IPT dalam menentukan mod pembelajaran bersesuaian dengan pelajar selain memberi peluang kepada mereka mengenali serta menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran dan kehidupan dalam kampus. Dalam satu kenyataan yang dikongsi melalui Facebook, KPT memaklumkan aspek keselamatan dan kesihatan pelajar sentiasa menjadi keutamaan dalam proses kemasukan dan keberadaan pelajar di kampus. Justru IPT diharap mempunyai kapasiti bagi menampung bilangan pelajar yang hadir secara fizikal pada masa yang sama sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP, pengajaran dan pembelajaran PDP yang ketat. Dalam pada itu, pelaksanaan PDP secara hybrid atau secara dalam talian turut dibenarkan tertakluk kepada IPT masing-masing. Pelajar yang pulang ke kampus juga dinasihatkan untuk terus mengamalkan penjarakan fizikal dan menjaga kebersihan kendiri. Semua aktiviti sukan dan riadah perlu mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan KKM. Untuk maklumat lanjut, pelajar dan ibu bapa boleh menghubungi Bilik Gerakan COVID-19 KPT di talian tertera. Dalam memastikan kebajikan pelajar tahfiz sentiasa terjaga, Pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah supaya pusat tahfiz di Pahang ditadbir urus dengan baik dan profesional. Aspek keselamatan perlu sentiasa dititik beratkan supaya kemalangan tidak diingini dapat dielakkan selain sesi pembelajaran dapat berjalan dengan lancar.
Ketiga ini mempunyai lebih 100 pusat tahfiz persendirian dan swasta yang telah dibangunkan. Namun bilangan tersebut tidak seharusnya dibanggakan sekiranya pengurusannya lemah, asramanya usang, atapnya bocor dan kebajikan pelajar tidak terjaga. Justru baginda berharap pembukaan pusat tahfiz baru perlu disemak dengan lebih teliti pada masa akan datang. Selain pusat tahfiz sedia ada juga perlu sentiasa diperiksa demi kebaikan semua pihak terutamanya pelajar. Baginda bertitah demikian pada Majlis Pengurniaan Anugerah Kecemerlangan dan Khatam Hafazan Al-Quran Ma'had Tahfiz Negeri Pahang MTNP 2021 hari ini. Selain mendalami ilmu Al-Quran, mereka turut didedahkan dengan akademik aliran perdana termasuklah boleh bertutur dalam bahasa Inggeris dengan baik. Sudah tentu masa depan yang gemilang dan terjamin buat umat Islam apabila ramai dalam kalangan pemimpin serta golongan profesional di negara kita nanti akan terdiri daripada para penghafaz Al-Quran. Pada majlis itu, Tengku Hasanal berkenan mengurniakan sijil kecemerlangan kepada 57 pelajar MTNP atas pencapaian masing-masing. 62,809 individu atau 1.7% daripada populasi kanak-kanak berusia antara 5 hingga 11 tahun di negara ini telah menerima dos pertama vaksin COVID-19. Mengikut laman Sesawang COVID Now, kanak-kanak berkenaan menerima suntikan vaksin melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak Peak Kids yang dilancarkan sejak 3 Februari lalu. Selemasa antara dos pertama dan dos kedua adalah selama 8 minggu. Bagi populasi remaja berusia antara 12 hingga 17 tahun pula, 88.8% atau lebih 2.7 juta individu telah melengkapkan vaksinasi mereka. Manakala 91.3% atau lebih 2.8 juta individu menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Sementara itu, bagi populasi dewasa, 54.5% atau lebih 12.7 juta individu di negara ini telah menerima dos penggalak. 98% atau lebih 22.9 juta individu daripada golongan itu telah melengkapkan vaksinasi mereka. Manakala 99.2% atau lebih 23.2 juta individu telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Sementara itu, Melaka mensasarkan 50% atau 49,300 daripada 98,600 kanak-kanak di negeri itu menerima suntikan vaksin COVID-19 menerusi Peak Kids akhir bulan ini. Exco Kesihatan Negeri Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, sejak pendaftaran dibuka melalui aplikasi MySejahtera awal bulan ini, lebih 15,000 ibu bapa yang memiliki anak berusia antara 5 hingga 11 tahun menyatakan persetujuan membenarkan anak mereka menerima vaksin. Fokus kita pada hari ini adalah bila kita dapat vaksin adalah kita nak mengurangkan tahap keseriusan apabila dijangkit. Kena sedar. Sebab apa? Kalau kita bayangkan, kita tengok balik angka, hari ini nombor positif COVID meningkat. Betul. Tetapi tahap keseriusan, tahap kemasukan ke hospital rendah dan juga kemasukan ke ICU pun rendah. Beliau berkata demikian kepada media selepas meninjau operasi pusat pemberian vaksin PPV di Dewan Datuk Ahmad Isnin Merlimau Melaka pagi tadi. Kehadiran maskot turut menceriakan suasana di PPV ini. 7 PPV terbabit dalam Peak Kids di Melaka yang dibuka bermula semalam. Dalam tempoh 24 jam semalam, 1,360 kanak-kanak sudah menerima suntikan vaksin COVID-19. Saranan untuk kerajaan ini amat bagus. Jadi tak perlu takut. Kita ikut apa yang doktor kata. Jadi sikit sebanyak dia mengurangkan rasa takut ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka untuk pergi ke vaksin sebenarnya. Jangan takut ambil vaksin. Ambil je vaksin untuk pelindungan anak lah kan. Daripada kena sakit, baik ambil vaksin. Kecuali dia ada sakit kronik ke, tu dia kena pantau lah, jumpa doktor kan, ambil nasihat kan. Kalau tak ada sakit, ambil vaksin. Lagi cepat, lagi bagus. Vaksin ni tak sakit pun. Dah tahu dah awal-awal. Jadi tak ada rasa takut. Kawan-kawan pun kalau boleh vaksin lah. Vaksin ni bagus. Nanti boleh pergi main-main, pergi jalan-jalan. Boleh cegah COVID. Kerajaan negeri turut bercadang mewujudkan pasukan vaksin bergerak ke sekolah dalam usaha mempercepatkan pemberian vaksin kepada kanak-kanak.
Zoo Melaka ditutup sementara waktu berikutan seorang daripada penjaga haiwan di premis itu dikesan positif COVID-19. Destinasi ikon pelancongan negeri itu ditutup selama 5 hari bermula hari ini hingga Isnin depan. Pengumuman itu dibuat menerusi hantaran di laman Facebook rasmi premis itu hari ini. Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya, Datuk Syahadan Othman berkata, setakat ini hanya seorang kaki tangan Zoo Melaka didapati positif kerana jangkitan daripada ahli keluarga. Justru pihak pengurusan Zoo Melaka mengambil langkah menutup sementara sebagai langkah awal untuk mengekang penularan COVID-19. Penutupan itu bertujuan memberi laluan kerja sanitasi termasuk kemudahan di dalamnya, antaranya kafe, pentas persembahan haiwan, kaunter tiket dan stesen tram. Ia akan dilakukan secara menyeluruh selama 3 hari bermula esok. Penutupan ini bagaimanapun tidak melibatkan operasi pentadbiran dan pengurusan haiwan. Kerja-kerja penyelenggaraan kemudahan dan pembersihan kawasan akan dijalankan seperti biasa sebagai persediaan menghadapi cuti sekolah yang akan bermula 26 Februari hingga 20 Mac ini. Jumlah pengunjung ke Zoo Melaka dijangka terus meningkat sepanjang sesi cuti persekolahan itu dan pihaknya perlu memastikan persediaan rapi daripada aspek prosedur operasi standard SOP terutama penjarakan fizikal dapat dipatuhi. Bertemu kembali, 20 juta ringgit daripada terimaan zakat diperuntuk dan dibelanjakan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan MAIK bagi agihan zakat pendidikan kepada 8 kategori asnaf di seluruh negeri itu setiap tahun. Ia melibatkan bantuan keuangan kepada penerima seawal usia 7 tahun yang dipantau sehingga peringkat pengajian tinggi dalam pelbagai bidang termasuk pelajar luar negara. Pada tahun 2021, jumlah pembelajaran yang telah diagihkan MAIK di bawah golongan asnaf fakir, miskin dan fisabilillah melalui program pendidikan adalah meliputi program-program yang berjumlah sebanyak ringgit Malaysia lebih kurang 21 juta yang merupakan 13% daripada perbelanjaan keseluruhan agihan zakat yang kita kutip iaitu sebanyak ringgit Malaysia 170 juta. Peruntukan itu turut melibatkan bantuan persekolahan pelajar sekolah, bantuan keuangan kepada pelajar pondok, pengajian tahfiz dan pelajar kemahiran. Beliau berkata demikian sempena majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara MAIK dan College Universiti Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra Kias di Kota Baru. Menerusi MOU itu, MAIK akan menyediakan beasiswa di bawah program Beasiswa Zamalah Pendidikan dan derma siswa di bawah program Derma Siswa Sultan Ismail Petra kepada pelajar asnaf yang melanjutkan pengajian tinggi di Kias. Bagi menggalakkan dan memudahkan proses pembayaran balik pinjaman pendidikan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN, kempen Click Pay and Earn 2022 kini kembali. Kempen itu merupakan kerjasama kali kedua dengan platform e-dagang terbesar Shopee, BestPay dan Sarawak Pay SP Global. Dalam satu kenyataan, Ketua Eksekutif PTPTN Ahmad Dasuki Abdul Majid berkata, PTPTN turut mengadakan kerjasama strategik bersama rakan e-dompet sebagai usaha menarik minat peminjam membuat bayaran balik pada masa sama berpeluang mendapat ganjaran ditawarkan dalam tempoh kempen. Selain itu, ia juga dapat membudayakan kaedah pembayaran secara digital dalam kalangan peminjam PTPTN. Jelasnya, kempen yang bermula 8 Februari hingga 30 April itu memerlukan peminjam untuk membayar balik dengan nilai minimum mengikut saluran pilihan dalam tempoh tersebut. Peminjam yang membuat bayaran balik minimum RM100 dalam satu transaksi menggunakan Shopee Pay berpeluang mendapat voucher diskaun sebanyak RM5. Namun ia tertakluk kepada 30 pengguna terawal setiap hari. Untuk maklumat lanjut, orang ramai boleh melayari portal rasmi PTPTN di laman web yang tertera. Indonesia memulakan ujian vaksin COVID-19 buatan sendiri ke atas manusia selepas mendapat lampu hijau daripada Badan Pengawal Perubatan. Fasa 1 membabitkan individu secara sukarela 90 dewasa, manakala fasa 2 seramai 405 dewasa.
Vaksin berkenaan dinamakan Merah Putih atau Red White sempena warna bendera Republik itu dan penyelidikan vaksin tersebut diketuai Universiti Airlangga dan Biotis Pharmaceutical Indonesia. Projek vaksin Merah Putih yang berdepan penangguhan sejak dimulakan pada 2020 dijangka akan digunakan menjelang pertengahan tahun ini sekiranya ujian percubaan berjaya. Menteri Kesihatan Budi Gunadi Sadikin berkata, vaksin terbabit juga boleh digunakan sebagai dos penggalak atau dos untuk kanak-kanak berusia 3 hingga 6 tahun. Dekan Universiti Airlangga Muhammad Nasir memaklumkan vaksin Merah Putih sudah mendapat pengiktirafan halal daripada Majlis Ulama Indonesia. Indonesia ketika ini sudah meluluskan 13 jenis vaksin dan dos penggalak tetapi kebanyakannya menggunakan vaksin buatan China. Vaksinasi negara itu agak perlahan dengan kira-kira 48% diberi 2 dos vaksin dan hanya 5 juta rakyatnya diberikan dos penggalak. Sukan, pertemuan terakhir saingan Piala Menteri Besar Terengganu antara Terengganu FC 2 dan Penang FC di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah malam semalam dicemari insiden pergaduhan pada minit ke-45 sekaligus menyaksikan perlawanan terpaksa dihentikan sebelum Terengganu FC 2 dinobatkan sebagai juara. Aksi panas bermula sebaik sepakan penalti skuad Harimau Kumbang yang diambil ketua pasukan Endrick Dos Santos gagal disempurnakannya. Pemain kelahiran Brazil itu kemudian diejek pemain pasukan lawan dan berlaku ketidakpuasan hati dalam kalangan pemain Penang FC. Provokasi berlarutan kepada pergaduhan selain aksi kejar-mengejar antara pemain kedua-dua pasukan sehingga memaksa anggota keselamatan dan pegawai perlawanan masuk ke padang. Pertemuan yang terhenti kira-kira 45 minit ketika TFC 2 mendahului 1-0 hasil jaringan Ahmad Nur Rahman pada minit ke-30 tidak disambung semula pengadil perlawanan. Sekaligus TFC 2 disahkan selaku juara Piala Menteri Besar Terengganu edisi kedua selepas menamatkan saingan di kedudukan teratas dengan mengumpul 6 mata. Saya tiada sasakan kejuaraan untuk zona ni. Kalau juara bonus, yang penting persediaan pemain. Itu lagi penting dan kita tengok pemain saya pun dari segi minit bermain rasa semua satu level untuk main yang tu paling penting dan yang penting sekali tiada kecederaan lah main setakat ni. Itu yang paling penting, saya tak nak terjadi seperti sebelum ni. Dalam pada itu, Kerajaan Negeri Terengganu kesal dengan insiden pergaduhan berkenaan. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Belia, Sukan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan Negeri Wan Sukairi Wan Abdullah berkata insiden memalukan itu tidak sepatutnya berlaku. Ia boleh dielakkan jika pemain kedua-dua pasukan mengamalkan semangat kesukanan yang tinggi dan bijak mengawal emosi. Konfederasi Hoki Malaysia KHM bakal mengumumkan jurulatih skuad Program Pembangunan Hoki Negara NHDP tidak lama lagi. Ia akan disusuli dengan pengumuman barisan pemain dalam penampilan sulung pasukan itu bagi saingan Liga Hoki Malaysia yang akan bermula 18 Februari ini. Menurut Presiden KHM, Datuk Seri Subhan Kamal, pengumuman nama barisan pemain akan dilakukan oleh pengarah teknikal pembangunan dan skuad projek khas KHM, Paul Remington. Datuk Seri Subhan optimis skuad itu akan berupaya melakar kejutan pada saingan LHM yang akan membuka tirainya 18 Februari hingga 31 Mac ini. Selain skuad pembangunan KHM, 6 lagi pasukan yang berentap dalam kempen LHM 2022 bagi saingan lelaki. Sementara kategori wanita, 3 pasukan baharu iaitu Negeri Sembilan Girls, Sarawak dan skuad pembangunan KHM akan berentap bersama-sama Mutiara Impian, MSS PP, PSHA, Sabah dan KPT Unitan Thunderbolts. Jawatankuasa Pertandingan KHM juga dijangka akan memberi pencerahan mengenai kemasukan penonton ke venue selepas mengadakan mesyuarat bersama Majlis Keselamatan Negara dan Majlis Sukan Negara Sabtu ini. Dalam pada itu turut berlangsung Majlis Penyerahan Peralatan Sukan NHDP 2022. Kesemua pusat latihan NHDP di 14 negeri menerima peralatan sukan hoki ternama antarabangsa seperti set pakaian pertandingan dan latihan, kayu hoki, bola serta set kon. Visual drone menyelusuri kawasan air terjun Victoria di Zambia, Afrika Selatan mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Fazila Hani Harun, salam hormat dan Assalamualaikum.